selamat pagi. Kelas hari ini kita akan lihat bab 1, indeks. Okey, indeks. So, indeks kita sudah belajar nombor kan? Okey, nombor ini kita tahu nombor. Kalau ulangan nombor itu dilakukan beberapa kali, maka kita akan guna indeks dalam sebagai ganti supaya tidak perlu tulis banyak-banyak kali dan akan ada kemungkinan kamu termiss satu, kamu terkurang tulis. Okey, so andai kata contoh ini 2 diulang 3 kali, maka kamu boleh tulis 2 kuasa 3. Okey, yang ini kamu sudah tahu hasil daripada darab 3, maka indeks secara umumnya kamu boleh tulis dalam huruf A kuasa A. So A ini adalah asas ulangan itu, asas nombor itu. So asas diwakili dengan A dan ulangan itu dipanggil sebagai indeks ataupun dipanggil sebagai eksponen. Okey, eksponen. So ini contohnya. Okey, kita akan lihat lagi beberapa contoh. Ini nombor bulat yang ulang, senang kamu faham kan? Okey, kalau cikgu ulang dengan nombor negatif. Okey, cikgu gunakan huruf negatif H, darab negatif H, darab negatif H. Okey, darab negatif H. Berapa kali diulang? 4 kali. So, kamu tahu indeks ini adalah ulangan kali ya. So, apa asas yang diulang? Apa huruf yang sama? Dan depan dia ada negatif, kamu mesti tulis juga negatif. Okey, ulangan dia 4 kali. Ini adalah cara untuk menulis asas dalam bentuk indeks. Okey, selain huruf, kita boleh juga lihat titik perpuluhan 0.7 darab 0.7. Okey, okey, negatif kamu mesti tulis negatif 0.7. Berapa kali diulang? 2 kali diulang indeksnya. Okey, ini contoh. Okey, kalau kita lihat pecahan 2/5 darab 2/5 darab 2/5. Berapa kali ulangan? So, asas dia 2/5 yang diulang dan 3 kali ulangan dia. Indeks dia adalah 3. Okey, bagaimana ada yang per kali? 2T darab 2T darab 2T. So, asas yang sama itu adalah ulangan asas 2T. Berapa kali? Kamu tidak boleh tulis 3 terus di hujung sebab apa yang berlaku ulangan ada berlaku pada nombor 2 juga. Kalau kamu tulis T indeks 3, maka hanya maksud T ini diulang. Kamu tidak boleh tulis begini ini salah. Sebab 2 pun berulang 3 kali, maka kamu perlu letak urungan. Okey, selepas kelas juga akan bagi kamu Google Form. Di dalam komputer mungkin kamu tidak dapat tulis dalam bentuk 2/5. Jadi bagaimana cara dia menulis? Kamu type di komputer itu, cara kamu jawab ini 2/5 kamu boleh tulis 2/5 kamu letak kurungan. Bagaimana pula kamu type indeks? Kamu tidak dapat type indeks yang begini di komputer sebab cikgu guna Google Form. Kamu perlu type, cari begini, simbol yang ini ada di dalam keypad kamu. Okey, kamu type cari ini sebagai indeks. Ini bermaksud indeks dia. So, kalau 3 kamu type 3. So, ini cara menaik. Okey, kalau 2 kuasa 3, 2 kuasa 3. Begini cara dia. So, kalau kurungan kamu letak 0.7, indeks 2. Ini cara dia. Okey. Okey. So, ini cara menulis ulangan dalam bentuk indeks. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana menukarkan sesuatu nombor kepada asas dia. Terbalik terbalik tadi. Okey, sebagai contoh tadi 2 darab 2 darab 2, kita mula dari ini contoh tadi kan, sebagai 2 indeks 3. Dan kamu tahu juga 2 darab 2 darab 2 adalah jawapan 2 darab 2, 4. 4 darab 2 kamu dapat 8 kan? So, 8. Okey, sekarang proses yang terbalik. Tadi daripada sebelah sini kamu bergerak ke arah ini kan? So, sekarang terbalik. Jika dibagi satu nombor, katakan 8, dan kamu perlu cari dalam asas 2.
Okey, cara dia sangat senang saja. Kamu tulis 8, kemudian kamu bahagi nombor ini yang asas yang diperlukan. 8 bagi 2, tinggal 4. 4 bagi 2, tinggal 2. 2 bagi 2, tinggal 1. Kamu sehingga dapat cari 1 itu kamu stop. Dan kamu kira berapa bilangan 2 di sini. Maka asas ulangan ini 2 diulang dengan 3 kali. So, 8 asas 2 boleh ditulis sebagai bentuk ini jawapan dia. Okey? So, senang. Okay, cikgu bagi satu contoh lagi. 16 asas 2. 16 asas 2. Maka sama juga 16 kamu bahagi 2. 8 bagi 2 tinggal 4. Bagi 2 tinggal 2. Bagi 2 tinggal 1. Okay, so berapa? 16 adalah sama dengan asas 2 ulang ini 4 kali. So, ini cara menulis nombor dalam asas. Okey, jika dalam Google Form kamu tidak dapat type indeks ini, maka kamu boleh type 2 indeks 4. Begini cara menjawab dalam short answer kamu. Okey. So, ini yang contoh nombor bulat. Bagaimana pula kalau cikgu bagi yang dalam bentuk pecahan? Bentuk, okey, katakan 8/125. Okey, asas 2/5. Okey, kita lihat ini. 8. Satu, yang atas pair dengan atas. Kamu buat berasingan. Kamu tidak boleh buat satu kaligus. Yang atas, kamu pair dengan atas. Maka 8 bahagi 2 hingga 4. 4 bagi 2. Asas itu yang sentiasa dibagi. So, 4 bagi 2, 2. 2 bahagi 2 tinggal 1. So, 8 adalah 2 indeks berapa kali? 3 kali. Per 125. Kamu ulang lagi proses dia. Kalau dia asas 5, kamu bahagi 5. 125 bagi 5, 25. Bagi 5, 5. Bagi 5, tinggal 1. Sehingga kamu jumpa 1, kamu stop. Okey, so 5 itu asas dia diulang 3 kali. So, kalau di komputer kamu tidak dapat type 5 indeks 3 ini, maka kamu type 5 indeks 3. Begini cara menulis di komputer. Okey, di sini kamu dapat perasan tak? Yang ini asas indeks 3, ini pun indeks 3. Maka kamu boleh tulis 1 kali sahaja. Okey, dua-dua ini asas ini diulang 3 kali. So, indeks dia 3. Kamu boleh tulis begini. Kalau di komputer kamu tidak dapat type, kamu tulis 2/5 indeks 3. Ini cara type jawapan di Google Form kamu. So, beri perhatian. Jadi kita akan melihat kepada bahagian kedua bab 1. Hari ini adalah hukum indeks. Okey, hukum indeks. Okey, sebelum itu kamu sudah belajar pendarapan berulang. Okey, kalau asas diulang 3 kali, maka indeks dia 3. Okey, ini darab. Maksudnya setiap dia kuasa 1 kan? 1 kalau didarab ditambahkan. So, kamu akan dapat 3. Kalau cikgu short form kan, 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 5. Kamu sudah tahu ini kalau didarab, dia ditambahkan menjadi 3 kan? Kamu tambahkan indeks ini, 1 tambah 1 tambah 1, kamu dapat 3. Maka automatik apabila pendarapan berulang ini, kamu boleh tulis. Okey, kalau kamu tidak faham, cikgu buatkan satu-satu. 2 kuasa 3 itu kamu tahu 2 darab 2 darab 2 kan? Okey. Darab dengan ini 5 kali. Ini 2 kuasa 5 itu 2, 5 kali. So, berapa jumlah 2 ini semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangan dia 8 kali. Maksudnya indeks ini boleh kamu tambahkan terus. Tidak perlu buat banyak pendarapan berulang. Okey, so 3 tambah 5 kamu akan dapat 5 jawapan. So, secara amnya, apabila satu indeks A kuasa N darab dengan A kuasa N, kamu boleh terus. Yang penting asas dia sama, kamu boleh tambahkan terus indeks di atas itu sebagai jawapannya. Ini jawapannya. Okey, so sangat senang. So, ini yang nombor bulat. Cikgu bagikan contoh yang lain berdasarkan hukum ini, pertambahan. Okey, jika cikgu tulis 0.7 darab kuasa 3 darab 0.7 kuasa 6. So, automatik kamu
asas, cek dulu asas dia yang sama, ini asas sama, maka kamu tambahkan indeks itu 3 tambah 6 sebagai 9. So ini jawapannya. Okay, so ini pertambahan. Okay, next cikgu bagi contoh lagi. Kalau ada gabungan perkali, okay, gabungan perkali 2y kuasa 3 darab 4y kuasa 2. Nah, tadi kamu sudah tahu kalau asas yang sama, y itu kamu lihat kepada indeks kan, kamu tambahkan 3 tambah 2, 5. Bagaimana pula dengan nombor yang perkali di depan ini? Perkali di depan ini, kamu buat seperti pendarapan yang biasa. 2 darab 4, kamu dapat jawapan 8. 2 darab 4, kamu dapat jawapan 8. Okay, nombor darab nombor, huruf, asas yang sama, kamu gabungkan. Okay, so cikgu akan bagi contoh yang lain yang menggabungkan dua asas yang berlainan. Okay, sebagai contoh 3x kuasa 2 darab 2y kuasa 3 darab 7x kuasa 4 darab 5y kuasa 2. Okey, sekarang kita akan mencari asas yang sama. Yang nombor-nombor di depan huruf itu bukan asas. Yang nombor-nombor di depan huruf adalah perkali. So perkali kita biarkan dulu, kita akan cari asas yang sama. Okey, asas x, x. So kamu gabungkan x dulu. X itu perkali dia, kamu gabungkan 2 tambah 4 sebagai 6. Okay, kemudian Y. Okay, perkali Y. Y 3, 2, 3 tambah 2, kamu akan dapat 5. Okay, baru kita akan gabungkan perkali 2 darab 5, kamu dapat 10. 3 darab 7, kamu dapat 21. So ini ringkasannya. Okey, akan tetapi nombor dan nombor boleh juga kita darab di depan supaya 21 darab 10 jadi 210. X, Y kuasa 5. So ini ringkasannya. Okey, ini adalah pendarapan. Asal jumpa asas yang sama, kamu gabungkan 2 tambah 4. Okey, gabungkan maksud kamu tambah apabila ada indeks darab. Okey, so sekarang kita akan teruskan dengan indeks bahagi. Indeks bahagi boleh cikgu tulis seperti begini, ringkasan rumus. Maka kamu akan dapat, kalau darab kamu tambah, kalau bahagi kamu tolak. So ini ringkasan rumusnya. Okey, contoh. Okey, tadi kamu sudah tahu 2 darab 2 darab 2, 2 kuasa 3. Kalau 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 5, kamu tambahkan 2 kuasa 8. Okey, kalau bahagian bahagi itu, okey, contohnya 2 kuasa 5 di atas, 2 kuasa 3 di bawah. Ini maksud bahagi ya. Bahagi boleh juga kamu tulis dalam bentuk begini. Okey, tolak, maka indeks, tolak indeks. Dengan asas yang sama, 5 tolak 3 tinggal 2. So, sangat senang kan? Okey, so kamu lihat kalau ini nombor bulat. Okey, boleh juga kamu ganti dengan huruf. Operasi dia adalah sama. Contohnya X16 bahagi X2. So, cikgu sudah kata kalau bahagi boleh tulis dalam bentuk begini. So, X sama, maka kamu tolak 16 tolak 2, X 14. Okey, ini yang begini ya. Bagaimana pula kalau cikgu bahagi lagi X3? So, masih bahagi. So, yang paling depan itu tolak 2 kali. Tolak 2, tolak 3. Maka tinggal X11. Okey, X11. X3. 16 tolak 2, tolak 3. Okey, so tinggal X11. Ini contoh yang tiada perkali. Okey, kita akan lihat lagi contoh yang ada perkali sebagai begini. Kalau cikgu letak perkali di depan 36 2x. Tiada efek terhadap asas dan indeks. Nombor akan bahagi nombor. 36 bahagi 2,
Maka kamu tulis begini, 36 yang ini di atas, X16 bahagi 2X. Nombor bahagi nombor. Kalau bahagi itu boleh kamu batal atas dengan bawah kan? So, batalkan tinggal begini. So, sama juga jawapan akhirnya, 16 tolak 2. So, tinggal X 14. So, 16 bahagi 2. 16 bahagi itu ditolak. Okay? So, perkali tulis di depan. Perkali tidak akan mempengaruhi asas nombor terhadap indeks yang kamu bahagi 2. So, perkali bahagi perkali. Okay, so itu antara contoh yang cikgu bagi kepada kamu untuk hukum indeks darab dan hukum indeks bahagi. Kalau bahagi tolak, kalau darab tambahkan. Okay, itu antara contohnya. So, apabila kamu menjawab Google Form, kamu tidak dapat tag indeks ini, maka kamu tulis 18 X indeks 14. Juga akan faham ni. Okay, kamu cari simbol ini sebagai maksud indeks. Okay, ini. Okay, sekian, terima kasih.